بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya kasihi Al-Fadil Tuan Imam Bilal ahli tengkuasa Masjid Kota Damansara, tak dilupakan kepada insan yang menjemput saya Tuan Haji Fadil, serta seluruh jemaah yang sudi untuk menanti walaupun agak sedikit lewat berbanding waktu yang dijadualkan. Saya sendiri tidak menjangka perjalanan saya yang kebiasaannya ke sini tak lebih daripada sejam bertukar seolah-olah saya kembali ke Ipoh. Datang daripada Bandar Seri Putera hampir dengan nilai, biasanya lebih kurang sejam ke sini. Itu pun saya keluar lebih awal, 5.50 saya dah keluar, dan sampai sini lebih kurang dalam 7.50, maksudnya 2 jam. Alhamdulillah ala kulli hal, Allah izinkan pertemuan saya dengan warga masjid ataupun ahli qaryah Masjid Kota Damansara buat kali yang pertama. Tak sempat lagi nak berkenalan dengan Tuan Haji Fadil, rasanya yang pakai baju hitam ni kot, betul ke? Alhamdulillah. Dan saya tak tahu pun dia dapat nombor saya daripada mana. Nanti kita sembang panjang insya-Allah. Dalam kesempatan tuan-tuan yang menanti hadirnya Isyak ini, kita nak khabarkan apa yang dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang kelebihan orang yang menanti akan tibanya waktu salat. Bahawasanya penantian tuan-tuan, tak kiralah sama ada tuan-tuan yang menanti ustaz ataupun lain-lainnya, tetapi yang utamanya saya yakin keberadaan tuan-tuan dan juga puan-puan dalam rumah Allah pada malam ini tak lain tak bukan adalah untuk menanti hadirnya waktu salat Isyak. Penantian tibanya waktu salat yang berikutnya, yakinilah ianya bukan penantian yang sia-sia. Jangan kata rugi tak dapat balik rumah, ustaz datang lambat, kalau balik rumah sempat tengok berita pukul 8 lagi. Jangan. Sebab orang yang menanti waktu tibanya salat, kelebihannya cukup banyak. Antaranya Nabi satu ketika pernah bertanyakan kepada para sahabatnya, Nabi tanyakan kepada para sahabatnya, "Ala adullukum ala syai'in ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Nabi kata, nak tak aku tunjukkan kalian sesuatu yang mana dengannya ianya akan memadamkan sekalian dosa-dosa kalian dan menaikkan darjat kalian pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi offer benda yang baik, sahabat tak tolak. Qalu bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah kami nak tahu. Nabi sebutkan, yang pertamanya Nabi kata isbaghul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wuduk di waktu menjadi kebencian manusia untuk nak membasahkan diri dia. Waktu kita tak suka nak basah-basah, nak sejuk-sejuk, tak seronok, waktu itulah kita sempurnakan juga. Dek, kerana kita tahu bila mana kita nak mendirikan salat, tidak lain tidak bukan mestilah kita kena sempurnakan wuduk. Kesempurnaan wuduk adalah daripada bahagian salat, walaupun ia bukan daripada rukun salat, tetapi menjadi syarat kepada sahnya salat kita, khususnya pada waktu malam, waktu sejuk, waktu yang orang lain kalau boleh tak nak basah-basahkan diri dia. Tengok filem Piramli tu kan, celup 2 jari dalam air, bubuh dekat mata. Inilah yang dia mampu buat. Pasal apa? Sebab orang tak suka waktu pagi ni nak bersihkan diri elok-elok, ambil wuduk baik-baik, nak tuju ke tempat salat,
Ini benda yang orang tak suka, tapi Nabi kata tak, mulakan dengan kita sempurnakan wuduk kita pada waktu yang sangat-sangat dibenci. Waktu itulah, waktu kita ambil itulah kita nampak air yang bercucuran turun daripada tubuh kita kerana basahnya wuduk kita tadi. Ianya akan memadamkan dosa kita dan akan menaikkan darjat kita pada sisi Allah. Ini yang pertama. Yang keduanya Nabi kata wa kathratul khuta ilal masajid, orang yang memperbanyakkan langkahannya menuju ke rumah Allah, setiap satu langkahnya Allah hapuskan satu dosa, Allah naikkan satu darjat. Berapa banyak dia melangkah menuju ke rumah Allah lepas daripada dia telah bersihkan diri dia tadi, maka inilah yang akan memberikan pulangan yang sangat-sangat bernilai tinggi pada dia. Dan yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dapat memadamkan dosa-dosa kita dan meningkatkan darjat kita pada sisi Allah. Wantizarus salati ba'da salah, Nabi kata orang yang duduk tunggu waktu salat, walaupun tak buat apa-apa, duduk tercatuk dekat situlah. Nak baca Quran rasa penat sangat hari ni, tak larat, duduk je lah. Buat apa ni? Tunggu waktu salat. Pasal tak nak terlepas waktu salat yang berikutnya untuk dapatkan salat berjamaah, maka selama dia duduk, walaupun nampak tersandar dekat tiang tu, kesian nampak dia, tapi duduk dia begitu pun Allah hapuskan dosa dia, Allah naikkan darjat dia selama dia duduk. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis yang lain, bukan takat Tuhan ampunkan dosa dia, bukan takat dia dapat ditingkatkan darjatnya pada sisi Allah, selama dia duduk dalam rumah Allah Ta'ala dengan niat untuk menanti waktu salat ini, maka selama itulah dia akan mendapat 2 doa malaikat. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, al-malaikatu tusalli ala ahadin ma dama fi musallah, malaikat akan sentiasa berterusan mendoakan bagi seseorang selama mana dia berada di tempat salat. Duduk sini je, dia dapat 2 doa malaikat. Bukan satu noh, 2 dapat. Apa doa malaikat yang pertama? Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia. Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah dia. Itu dia. Sebab kalau mari masjid ni, kalau boleh jangan duduk dekat kaki 5 tu, mari duduk dalam ni. Bukan tak bagi duduk kat sana, rugi sikit lagi kalau dia masuk tempat yang didirikan salat padanya. Kaki 5 bukan digezetkan untuk salat. Boleh nak duduk, tak salah tuan-tuan, tapi terlepas doa malaikat yang 2, siapa-siapa yang duduk di tempat didirikan salat padanya, iaitulah masjid yang telah digezetkan tempat tersebut adalah kawasan didirikan salat, kita duduk saja, duduk je, tak buat apa pun, malaikat doakan kita dengan doa Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia. Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah dia. So kalau tak dapat balik rumah tengok berita pukul 8 tu, jangan rasa rugi. Selama mana kita duduk menanti waktu salat ni, pahalanya cukup besar, ganjarannya cukup besar, yang takkan dapat pada tempat-tempat yang lain. Tunggu benda lain belum tentu dapat benda ni, tapi kalau tunggu salat dalam rumah Allah, inilah antara kelebihan-kelebihan yang kita dahulukan sebagai bicara awal untuk nak meredakan sikit panas hati tuan-tuan. Ustaz lambat sampai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pagi ni ataupun minta maaf malam ni tuan-tuan, lama sangat mandu, otak pun dah jadi tak lagu dah. Malam ni kita nak borak tentang tajuk yang saya kongsikan dengan Tuan Haji Fadil. Saya kata tajuk malam ni saya nak bawakan bicara untuk diri saya sendiri sebenarnya. Apa tajuknya? Mencari istiqamah dalam hidup. Tuan-tuan, kita telah menempuh Ramadan yang lalu kira-kiranya dengan jayanya. Saya tak berkesempatan untuk hadir salat di sini dengan tuan-tuan, tapi daripada cerita-cerita yang saya dengar daripada pengimarahan Masjid Kota Damansara, bila sebut nama Masjid Kota Damansara dengan sahabat-sahabat saya, orang angkat jarilah antara masjid-masjid yang aktif dengan program-program pengimarahannya. Ini yang kita dengar. Saya tak pernah sampai ke sini, realitinya saya tak tahu. Tapi daripada cerita-cerita sahabat-sahabat kita yang lain, bila sebut nama tentang Masjid Kota Damansara, orang menyebutkan dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan cerita-cerita yang elok-elok.
So saya kira tuan-tuan telah melepasi tempoh Ramadan yang saya yakin di sini pengimarahannya itu berlaku dengan begitu baik. Dan tuan-tuan sendiri pasti terlibat dengan pengimarahan tersebut daripada awal paginya sampailah kepada malamnya, dan penglibatan keseluruhan daripada lapisan masyarakat sampai adik depan ni pun mari, insya-Allah. Masya-Allah. Hebat. Cuma bila kita pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala selepas daripada Ramadan, kita melihat ada sedikit susut keadaannya. Kita nak katakan ianya norma biasa, sebenarnya bukanlah begitu. Namun daripada kita nak menyalahkan orang lain, lebih baik kita berbicara dengan diri kita sendiri. Mereka yang telah pun ada dalam kalangan orang yang sentiasa mengimarahkan rumah Allah Ta'ala ini, saya yakin tuan-tuan telah pun dapat membiasakan diri tuan-tuan. Tetapi bicara inilah bicara peringatan, sesuatu yang telah kita tahu. Namun kita nak perteguhkan agar mereka yang telah pun sedia beristiqamah ini terus beristiqamah, sehinggalah bila mana orang lain tengok ramainya manusia beristiqamah, maka mereka akan tertanya-tanya, apa yang istimewanya istiqamah ini sehinggakan orang-orang yang ketahuan kelebihannya tidak akan sanggup meninggalkannya. Ada di kalangan pakcik-pakcik di tempat-tempat yang lain yang saya temui, ketika mana mereka diajak untuk berjalan ke mana-mana, dia akan tanya waktu bila nak pergi. Kita kata sekian-sekian, dia kata kalau waktu tu tak kena dengan waktu salat, saya ikut. Kalau tiba waktu salat, kalau bertembung dengan waktu salat, jangan harap saya nak ikut awak. Nak ajak dia, kena ajak lepas subuh, balik sebelum zuhur. Dia kata jangan kacau istiqamahnya dia di masjid tempat dia salat tiap-tiap hari, dia tak nak tinggalkan salat berjamaah. Inilah merupakan istiqamahnya dia untuk tempoh yang panjang. Benda ni kita tengok berlaku bukan takat zaman kita, ada manusia-manusia yang sebegini. Bahkan kalau dalam bahasa orang dulu, tuan-tuan pernah dengar tak penunggu tiang-tiang masjid? Kalau masjid-masjid kampung ni tuan-tuan, masjid-masjid lama-lama ni tuan-tuan, tiap-tiap tiang tu, kalau ada orang baru mari, dia tak tahu, dia main landing ikut suka, masuk-masuk masjid nampak pot bagus, dia pergi, sekejap lagi kena halau dengan orang masjid. Bukan pasal kata dia tak boleh duduk situ, dia boleh, tetapi kerana ada insan-insan yang telah dikenali sebagai orang yang sememangnya tidak pernah meninggalkan kehidupannya dengan rumah Allah, dan disitulah tempat yang biasanya dia berada, maka manusia memuliakan dengan memperuntukkan tempat itu khusus untuk dia. Contohnya tiang ni, orang kata jangan siapa-siapa ambil penunggu dia abang ni. Perasan tak kampung, masjid-masjid kampung lama? Bahkan tuan-tuan, pengalaman kita berkuliah, subhanallah, memang ada tiang-tiang yang setiap kali kita mari kuliah, orang yang sama duduk. Dan yang lebih-lebih terasa, bila mana satu hari kita mari, kita tak nampak lagi orang tersebut di situ. Dan terus kita bertanya, mana dia? Maka dia jawab kepada kita, rahmatullahi alaih. Khususnya waktu PKP yang lepas, ya? Waktu kita terpaksa berada dalam rumah masing-masing, tak dapat hadir ke masjid untuk tempoh yang lama. Bila kita kembali ke ruangan kuliah ini, ada tiang-tiang yang kita kata kita biasa tengok dia. Tu, mana pakcik tempat tu? Nama tak kenal, tapi kita cam, mana pakcik tempat tu? Mereka kata telah pun pergi menemui Allah sebabkan COVID yang lalu. Ada hamba Allah depan kita sini, ada satu masjid dekat Ulangat tuan-tuan. Pakcik ni lah yang tiap kali dia mari, dia bukan takat dengar kuliah tuan-tuan, dia ni siap buat live FB percuma. Dia bukan orang masjid pun, maksudnya bukanlah kerja dia. Kat sini dia memang ada dah kamera dia. Ni dia sendiri yang pegang handphone tu sepanjang kuliah. Dia buat siaran live FB, menerusi FB dia percuma. Tiap-tiap kali kuliah kita mesti dia ada. Sampai lepas daripada PKP tu, tengok mana pakcik yang selalu buat live FB tu.
Tak ada. Mereka katakan dia kena stroke ustaz baru ni. Allahu Akbar. Terasanya kita dengan kehilangan dia kerana istiqamahnya dia pada satu kedudukan yang baik tersebut. Kisah ni bukan berlaku hari ini. Pernah berlaku semenjak daripada kurun-kurun yang awal, bagaimana orang yang beristiqamah ini semasa kehidupan dunia lagi telah pun ditunjukkan kemuliaan mereka. Antara kisah yang popular berkenaan tentang seorang tabi'in yang terkenal yang bernama Sa'id ibn al-Musayyib. Tuan-tuan pernah dengar nama Sa'id ibn al-Musayyib? Salah seorang daripada ahli hadis yang terkenal. Dia daripada kalangan tabi'in. Sewaktu dia nak meninggal dunia, anak-anak dia pakat menangis belaka, sedih tengok dia. Dalam keadaan nazak, anak-anak pakat menangis belaka. Dia kata pada anak-anak dia, kenapa kamu sedih? Apa benda yang kamu nak sedihkan? Yalah, bapa nak meninggal dunia. Sedihlah. Dia kata pada anak-anak dia, kamu tak perlu bersedih. Aku alhamdulillah, Allah rezekikan kepada aku untuk tidak pernah meninggalkan salat jamaah di belakang imam di Masjid Nabawi untuk tempoh sekurang-kurangnya 40 tahun tanpa luput takbiratul ihram di belakang imam. Ini kata Sa'id bin Musayyib pada anak-anak dia. Kamu sedih pasal aku nak mati. Aku ni seronok pasal aku nak mati. Pasal apa? Sebab lepas daripada mati ni, aku nak kembali bertemu dengan Allah, mendapatkan ganjaran yang telah dijanjikan. 40 tahun dia hidup tak pernah tinggal salat berjamaah dengan takbiratul ihram di belakang imam di Masjid Nabawi. Subhanallahil azim. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia yang istiqamah. Walaupun kita katakan ianya satu kemuliaan, namun nak mendapatkannya bukan benda yang mudah, sebab istiqamah benda yang besar. Satu ketika Nabi SAW pernah menyatakan, antara perkara yang membuatkan rambut Nabi beruban. Kalau kita baca kitab Syama'ilul Muhammadiyah, kitab yang menceritakan tentang ciri-ciri kesempurnaan Nabi SAW, tak kala mana baginda meninggal dunia, didapati di kepala Nabi itu tidak lebih 20 urat ubannya. Nabi ni orangnya handsome, smart, segak, memang teliti hidup dia. Rambut berminyak, janggut berminyak, memang smart orang dia. Tapi dalam keadaan begitu, dirinya yang dijaga rapi, kesihatannya yang terbaik, tetap sahaja rambutnya itu beruban. Antara sebab kepada Nabi SAW beruban, Nabi kata, syayyabatni Hud. Yang membuatkan aku ini beruban antaranya surah Hud. Tuan-tuan pernah baca surah Hud juzuk 12? Para ulama ketika mana meneliti ayat-ayat daripada surah Hud dan mendengar bicara daripada salafus salih, di manakah tempatnya daripada surah Hud sehingga membuatkan rambut Nabi menjadi beruban, maka diperhatikan ada satu ayat yang telah turun kepada Nabi menerusi surah Hud, iaitu ayat 112 daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Kata Allah, wahai Rasul, hendaklah kamu beristiqamah atas apa yang telah diperintahkan kepada kamu, dan begitulah juga orang yang kembali kepada Tuhannya, taba ma'ak, iaitu mereka yang menyertai kamu pada kembali kepada Tuhan, mereka pun perlu beristiqamah seperti mana kamu yang diperintahkan oleh Allah untuk beristiqamah. Nabi bila tibanya ayat ni, Nabi baca berulang-ulang, dan Nabi melihat perintah untuk beristiqamah ini merupakan perintah yang besar, maka kerana perintah yang besar inilah membuatkan Nabi berfikir banyak tentangnya, sehingga menyebabkan akhirnya rambut Nabi menjadi
berubat. Nak kata bahawasanya istiqamah ini bukan benda yang ringan, tetapi ia benda yang berat. Oleh sebab itulah kalau kita dalam pengajian tasawuf, kita mendengar sebahagian daripada guru-guru kita menyatakan bahawasanya istiqamah ini ianya lebih hebat daripada seseorang yang memiliki 1000 karamah. Karamah ni apa dia? Kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang. 1000 karamah yang diperolehi oleh seseorang, ianya tidak dapat menandingi satu istiqamah yang Allah berikan kepada seseorang. Siapa yang memperolehi istiqamah dalam hidup dia, ia lebih baik daripada 1000 karamah yang diperolehi pada waktu yang sama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana beratnya perintah untuk beristiqamah inilah kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menitahkan kepada kita untuk sentiasa berharap, bermohon kepadanya agar dikurniakan istiqamah tersebut setiap hari. Ianya mestilah dipohon bersungguh-sungguh tiap-tiap hari agar Allah kurniakan kita istiqamah. Istiqamah ni benda apa? Kalau kita lihat antara takrifan yang diberikan oleh para ulama, disebutkan istiqamah itu ialah sulukus siratil mustaqim, iaitulah tak kala mana seseorang itu melalui satu jalan yang lurus, yang tidak lagi bengkok-bengkok selepas daripadanya. Kita tahu jalan di dunia ini, kalau kita nak selamat, kita mesti kena tuju satu jalan yang lurus, iaitu jalan Islam, jalan beragama yang benar yang turun daripada Allah. Satu ketika Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi duduk di atas satu kawasan yang berpasir. Nabi lukiskan di atas pasir tersebut satu jalan yang lurus, satu garis yang lurus. Nabi lukis. Di sisi satu garis yang lurus tersebut, Nabi buat cabang-cabangnya, ibaratnya gambar tulang ikan. Tulang ikan kan dia ada satu garis yang lurus, tepi tu dia ada cabang-cabang dia. Nabi lukis begitu. Lalu Nabi bacakan ayat daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus yang kita mesti kena lalu. Wala tattabi'us subul, jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, jalan yang kita katakan bukan jalan istiqamah, bukan jalan yang lurus. Sememangnya kalaupun kita tahu satu jalan sahaja yang akan sampaikan kita kepada Tuhan dengan selamat, manakala yang lain-lain, kalau kita melencong daripada satu jalan yang lurus ini, kita pasti akan hilang daripada laluan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ianya banyak, bukan satu. Jalan ke syurga, jalan nak selamat yang disebutkan sebagai siratal mustaqim satu, tetapi kita jangan lupa jalan yang lain yang nak menyimpangkan kita daripada jalan yang lurus tadi pun banyak. Elok-elok dah jadi orang yang istiqamah dengan masjid, tiap-tiap hari mari masjid. Berapa tahun dah bang haji mari semayang masjid tak tinggal ni. Ramadan istiqamah 23 contohnya tak hebat, tak habis-habis semayang. Tiba-tiba datang dekat hujung-hujung usia, orang kata tak teringin ke nak masuk disko. Dah pernah masuk dah tuan-tuan? Tak pernah masuk kan? Orang baik-baik belaka ni tiba-tiba teringin. Orang kata sekali-sekala kita goyangkan badan kita, bagi berpeluh sikit dalam disko tu, tak nak, sekali je bagi berasa. Kita kata tak apalah, cubalah sekali. Tiba-tiba rupanya cuba sekali itulah menjadi penamat hidup kita habis. Sebab apa? Sebab seruan nak bersuka-suka. Dah elok dah, tiap-tiap hari kita mari semayang, jemaah tak tinggal. Kita duk berharap kita dapat matilah atas tikar sejadah ni, orang kata. Dalam keadaan kita berjemaah,
Tiba-tiba akhir hayat kita tu, bini kita kata, abang dah lama dah abang pergi sembahyang jemaah, sekali ni marilah, tak payah pergi sembahyang jemaah dengan saya kat rumah. Rupanya itulah sembahyang kita yang terakhir, yang sepatutnya berlaku di sini kematian tersebut, tapi takdirnya berlaku di rumah. Sebab apa? Sebab tinggalkan istiqamah tadi. Nabi SAW, kalau kita buka dalam hadis 40, salah satu daripada hadis yang menggerunkan kita, apa kata Nabi? Nabi kata, walladhi nafsi biyadih, Nabi bersumpah dengan nama Allah, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta yakuna bainahu wa bainal jannati dhira' fayasbiquhu al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulu fiha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta yakuna bainahu wa bainan nari dhira' fayasbiquhu al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhulu fiha. Nabi sumpah, Nabi kata apa dia? Demi jiwaku yang berada di tangannya, Nabi bersumpah dengan Allah, sesungguhnya salah seorang daripada kamu dilihat melakukan pekerjaan ahli syurga, sehinggalah tinggal di antaranya dan juga syurga yang ingin ditujunya itu tinggal lebih kurang sehasta sahaja jarak dia, nak mati tak lama dah. Fayasbiquhul kitab, takdir Allah mendahului segala-galanya, dan kita tahu takdir ini berlaku dengan sebab. Apapun yang berlaku daripada takdir Allah, ada sebab yang Allah letakkan padanya. Kenapa kata para ulama, kenapa sampai orang yang dikatakan ahli syurga, dilihat pekerjaan ahli syurga tiba-tiba berubah hati? Kata mereka, kerana ikhlas yang tidak ada pada perlakuannya tersebut. Dia hanya ingin dilihat sebagai penghuni syurga, tetapi dia tidak pernah berharap untuk menjadi penghuni syurga. Maka dekat-dekat dia nak mati itu, takdir Tuhan bertepatan dengan apa yang dalam hati dia tadi. Tuhan ubah sikit hati dia, daripada hidup ahli syurga yang telah ditempuh untuk sekian masa yang panjang, sehingga tinggal sikit daripada hidup dia, nak masuk syurga sikit je lagi. Tiba-tiba pada waktu itu, fayamalu bi'amali ahli nar, tiba-tiba dia teringin nak buat perlakuan ahli neraka, lalu Allah matikan dia dalam keadaan tersebut. Fayadkhulu fiha, dia akan masuk dalam neraka. Ada pula seorang yang lain, Nabi sebutkan dalam hadis yang sama, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada pula salah seorang daripada kamu, orang tengok dia, fayamalu, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Orang tengok dia ni buat pekerjaan ahli neraka, sampai orang tengok dia ni, orang kata dia ni kalau mati ni tak ada tempat lain, dia akan pergi neraka dah. Dia ni, orang sampai kata begitu kat dia. Hatta yakuna bainahu wa bainan nari dhira', sampailah hayat dia dengan neraka yang bakal dia tuju tu tinggal lebih kurang sehasta saja baki dia. Pada ketika itulah dia tergerak hati dia, Allah ubah hati dia sikit. Aku ni dah lama dah jadi orang jahat, aku teringin nak jadi orang baik, walaupun sekali. Dia teringin. Tuan-tuan jangan ingat, tuan-tuan duduk dalam masjid ni, orang kat luar yang tak pernah mari kat sini tak cemburu nah. Kita pernah jumpa dengan orang-orang yang bertanya, apa bestnya dalam masjid? Tuan-tuan boleh jawab, apa best dalam masjid? Kalau masjid ada aircon, boleh rekod jawapan gitu. Tapi orang yang rasa dia tahu. Jawapan yang biasa kita dengar kalau tanya apa yang best dalam masjid, aku pun tak boleh bagi tahu. Nak tahu, mari masuk dulu, duduk masjid, rasa sendiri. Orang penat-penat balik kerja, antara kuliah yang saya bagi kuliah kat Putrajaya, tuan-tuan, orang balik kerja pakai baju kerja, nampak muka dia penat. Mari sembahyang maghrib, ingat lepas maghrib dia nak balik cabut, tak, dia duduk catuk dekat tiang tu tidur sampai isyak. Dia sembahyang jemaah baru balik. Bukan dia tak boleh balik, rumah sebelah je, rumah quarters, tuan-tuan. Tanya dia kenapa, dia kata tak ada yang lebih merehatkan daripada berada dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat salat berjemaah. Balik rumah, kalau balik tidur itu pun tak dapat challenge. Kalau duduk dalam rumah Allah Ta'ala, duduk sandar rehat, dengar kuliah, antara dengar tak dengar pun, tidur-tidur ayam, penat kan? Nak azan dulu ke ni?
Seminit lagi ni sebenarnya. Jam ni jam awal sikit. Ya? 4 minit. Okey, beres. 4 minit kita berhenti untuk dalam azan. Sekejap nanti kita sambung sikit. Sampailah orang yang disangkakan akan masuk neraka ini, Tuhan ubah sikit hati dia. Dia teringin nak jadi orang baik, nak berasa jadi orang baik. Maka waktu dia buat amal baik yang sekali inilah Tuhan takdirkan dia mati dengan sebab tersebut. Tuhan kata, Nabi sebut, Tuhan masukkan dia dalam syurga, fayadkhulu fiha. Tengok betapa mudahnya kita kata sesuatu yang kita istiqamah ini ianya diubah menjadi keadaan yang sebaliknya, dan keadaan yang sebaliknya Tuhan ubah jadi yang sebaliknya. Maka di sinilah kita dapat lihat betapa besarnya istiqamah ini sampai membuatkan Nabi SAW tak kala mana memikirkan akannya beruban rambut. Dan kerana itulah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari untuk berdoa agar diistiqamahkan di atas jalan yang lurus sekurang-kurangnya 17 kali tiap-tiap hari. Kita mesti minta daripada Allah. Agak-agak apa dia, dik? Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang diulang satu-satunya doa dalam surah Fatihah yang tu. Kenapa bukan yang lain? Sebab nak boleh diberikan petunjuk dan dibimbing. Kalimah ihdina ini tuan-tuan, kalau kita duduk baca terjemahannya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi kalau kita baca tafsirnya, ursyudna wa wafiqna. Ursyudna apa dia? Tunjuk, bimbing. Kita nak Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Orang nampak dah belakang masjid, tapi nak boleh dapat bimbingan Tuhan supaya kaki kita dapat melangkah ke dalam ruangan salat, ini benda nombor 2. Kalimah ihdina dalam surah Al-Fatihah itu ada 2 makna. Satu, Tuhan tunjukkan kita jalan yang lurus. Yang kedua, Tuhan berikan taufik, iaitu kebersamaan Allah pada pekerjaan baik yang kita harapkan Tuhan tunjukkan sebelum daripadanya. Ingat tak waktu tadika dulu ada adik ni, waktu pergi tadika dulu kan, mak ketika mana ataupun ayah ketika mana bawa kita pergi tadika, ada dia buat, adik tu tadika pergi sendiri. Apa kita rasa? Ui, tak selamat kita kata. Anything could be happen. Apa saja boleh berlaku. Tapi tengok bila mana bapak kita kata, esok abang nak pergi tadika esok ni. Tapi jangan bimbang, esok ayah pegang tangan bawa kita sampai ke sekolah, baru dia letak elok, kita rasa apa? Sejuk hati kita. Itu maksud doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang kita boleh istiqamah sampai ke hujung masuk syurga. Ya Allah, bukan takat engkau tunjukkan dengan hidayah Al-Quran, kau tunjukkan dengan petunjuk-petunjuk yang datang daripada sunnah Nabi. Kami nak engkau bimbing kami sungguh-sungguh supaya kami dapat lurus 17 kali satu hari paling kurang kita baca dalam doa salat kita. Besar tak besar istiqamah ni? Sampai 17 kali kita minta tiap-tiap hari, sedar tak sedar. Dan ada satu lagi doa yang kita akan dengar lepas azan isyak. Masuk dah, seminit lagi boleh masuk dulu doa tersebut. Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kenal tak siapa dia? Sahabat Nabi, ayah kepada imam besar Anas ibni Malik, ayah kepada Imam Malik ibni Anas. Imam Malik tu kan salah satu daripada imam mazhab 4 tu. Ayah dia ialah sahabat Nabi Anas ibni Malik. Azan dulu, nanti disambung. Allahumma salli ala
Allah Allah. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sahabat Nabi yang namanya Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, yang dikenali sebagai seorang yang memberikan khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tempoh yang lama. Anas ibni Malik disebutkan telah pun memberikan khidmat kepada Nabi tidak kurang 10 tahun dalam kehidupan dia dengan Nabi, tak kurang 10 tahun. Maksudnya dia memang sentiasa bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya Anas ibni Malik ni, diceritakan dia kata bahawa saja sepanjang aku memberikan khidmat kepada Nabi, aku tak pernah dengar Nabi marah ataupun membantah apa yang aku buat. Apa yang aku buat Nabi okey, senyap, relax je. Tak pernah kata dia, aku bekerja dengan dia ni, berkhidmat kepada dia ni, dia membentakkan aku. 10 tahun kerja dengan bos, dia tak pernah marah. Gagak tuan-tuan macam mana Nabi SAW hebat. Dalam kehidupan Anas bin Malik dengan Nabi SAW, dikatakan bahawasanya antara doa yang aku dengar paling banyak dibacakan oleh Nabi SAW saban hari. Agak-agak apa dia tuan-tuan? Apa doa yang Nabi SAW baca paling banyak tiap-tiap hari? Kita bila kita dengar macam ni, kita insaf tuan-tuan, malu. Disebutkan oleh Anas bin Malik antara doa yang paling banyak dibacakan oleh Nabi, iaitulah Nabi membacakan doa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan akan hati, tetapkanlah akan hatiku pada jalan ketaatan dan pada jalan agamamu. Yang doa dengan doa ni siapa dia agak-agak? Nabi SAW. Orang yang telah pun dipastikan dirinya akan tetap beristiqamah pada jalan yang satu sehinggalah sampai ke syurga Allah dan tidak akan lagi terpesong sampai bila-bila. Itu pun Nabi berdoa dengan doa yang kita dengarkan tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan akan hati, tetapkanlah akan diriku berada pada jalan ketaatan dan pada jalan agama. Kita yang belum tentu penghujung kita bagaimana daripada kehidupan ini, kalau kita tidak meminta seperti mana yang diminta oleh Nabi saban waktu, agak-agak penyudah kita bagaimana? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sampai sebanyak itu, sekerap itu didoakan oleh Nabi, pastilah pekerjaan istiqamah, tetap berada pada jalan yang lurus, bukan benda yang kecil, bukan benda yang ringan sampai Nabi minta sungguh-sungguh. Dan ini jugalah pesan yang penting yang pernah Nabi sampaikan kepada seorang sahabat. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Amrah, Sufyan ibn Abdillah Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia datang jumpa dengan Nabi, dia tanyakan kepada Nabi satu soalan, yang mana soalannya ditanyakan special. Dia katakan kepada Nabi, qul li qawlan la as'alu anhu ghayrak. Wahai Rasul, tolong sebutkan kepada aku satu perkataan yang mana dengan perkataan yang kau sebutkan itu aku takkan tanya lagi orang lain. Maksudnya benda yang aku nak kamu bagi tahu pada aku tu benda yang sangat-sangat special, benda yang sangat-sangat penting, benda yang aku takkan dapat pesan tersebut daripada orang lain. Agak-agak apa pesan dia? Nabi jawab dengan 3 kalimah je. 4 kalimah, minta maaf. Nabi kata, qul amantu billah thumma istaqim. 4 kalimah yang Nabi pesan pada dia. Pesan ini dia takkan dapat daripada orang lain. Nabi sendiri sampaikan kepada dia, dan ini merupakan pesan yang penting. Nabi sebutkan kepada Sufyan bin Abdillah Al-Thaqafi. Apa Nabi kata? Katakanlah
aku telah benar-benar beriman kepada Allah, dan kemudian hendaklah kamu beristiqamah dengannya. Istiqamah ni benda yang besar, benda yang bukan ringan, benda yang berat, benda yang Nabi pesan sungguh-sungguh untuk kita cari. Nak boleh dapat istiqamah pada satu-satu amalan, ia bukan benda yang mudah, tapi kena. Pasal apa? Sebab ia benda yang sangat-sangat berharga, yang akan dapat menyampaikan kita ke syurga Allah dengan izin daripadanya. Tambah-tambah bila mana menyebutkan tentang urusan dalam masjid ni, terutamanya tentang salat, tak ada benda yang lain yang lebih besar daripada istiqamah pada salat. Mudah-mudahan Allah kurniakan adik yang muda ni istiqamah untuk hidup dalam kebaikan begini. Jangan tergiur kalau kawan ajak pergi tempat lain. Tak rugi ke orang lain waktu ni tengok bola, adik tengok ceramah, apa dia dapat? Jangan rasa rugi. Jangan. Sebab orang-orang macam ustaz, macam hak lain-lain yang dah berusia ni dah terlepas peluang ni, dik. Ada satu peluang yang Nabi sebut. Satu daripada 7 golongan yang akan dapat naungan arasy Allah di hari tidak ada lagi pelindungan melainkan hanya senyap pelindungan daripada Allah. Nabi sebut ada 7 golongan. Pernah dengarkan hadis ni? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada satu kumpulan yang ianya dikhususkan untuk anak muda, bukan untuk anak tua macam kita. Jangan rasa rugi untuk istiqamah duduk dalam rumah Allah ni. Apa Nabi kata? Salah satu daripada 7 golongan tersebut, Nabi kata, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang membesar hidup pada jalan beribadah pada Allah. Orang lain nak buat benda lain, silakan, adik tetaplah di sini. Apa yang Nabi janji, Nabi tak pernah dusta. Walaupun jalan ni orang kata macam tak cool, tak best, tapi sabar, duduk dekat sini sampai dia tua, nanti kan adik akan tengok apa yang Nabi sebut tu betul. Seorang sahabat Nabi yang namanya Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, dia juga antara yang pernah memberikan khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia ambilkan air wuduk untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila habis Nabi ambil wuduk dengan air wuduk yang disediakan oleh Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami ni, Nabi tanya pada dia. Nabi kata, sal, ask me whatever you want. Tanya saya apa yang awak nak, minta saya apa yang awak nak. Nabi offer pada dia, awak nak apa? Rabi'ah ni orang cerdik. Walaupun tugasnya cuma jadi pembantu kepada Nabi SAW, tapi dia orang cerdik. Dia kata, as'aluka murafaqatuka fil jannah. Clear apa yang diminta. Dia kata apa dia? Aku minta untuk menjadi teman kamu dalam syurga. Dia bukan minta syurga, dia minta menjadi teman Nabi dalam syurga. Cerdik tak permintaan dia? Cerdik. Kalau minta syurga, belum tentu dapat syurga mana. Tapi kalau minta jadi partner Nabi dalam syurga, of course syurga yang paling tinggi lah, sebab Nabi dapat yang paling bagus. Cerdik dia. Nabi tanya balik pada dia, awalaysa ghairah, adakah yang lain kot kamu nak, wahai Rabi'ah? Kot lah cadik ni kan, dia nak apa dik? PS5? Tak nak. Clear tu. Tak nak dia. Nak iPhone 13? Tak nak. Okey tu. Mungkin orang lain terlepas cakap dia nak tukar, tapi Rabi'ah bila mana dia minta dengan permintaan tersebut, lalu dia jawab. Bila Nabi tanya pada dia, kamu nak yang lain kot wahai Rabi'ah? Nabi kata, huwa dhak, hak tu je aku nak, hal lain aku tak nak. Aku nak jadi teman kamu dalam syurga. Apa jawab Nabi pada Rabi'ah? Nabi kata pada Rabi'ah, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Wahai Rabi'ah, tolong aku pada mendapatkan apa yang kamu minta tu dengan memperbanyakkan akan sujud.
nak boleh istiqamah dalam salat ni satu benda yang kalau siapa-siapa dapat memperbanyakkan salat dalam hidup dia, hidup dengan salat ni, ianya merupakan jalan untuk menempatkan diri kita hampir dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar. Tu orang kata sekejap-sekejap semayang, sekejap-sekejap tak semayang ni susah. Nak boleh semayang, dapat pula semayang seperti mana cara Nabi semayang. Macam mana cara Nabi semayang? Nabi semayang berjamaah. Seboleh yang mungkin dapatkan salat berjemaah dalam apa juga keadaan, buat benda ni. Maka bila disebutkan tentang benda ni berat, ada tak jalan untuk nak dapatkan ia? Antara panduan yang diberikan oleh para ulama, yang pertamanya nak dapatkan istiqamah ini, disebabkan istiqamah ini kurniaan daripada Tuhan, maka lakukanlah setiap daripada amal kita dengan ikhlas. Mana-mana amal yang ikhlas, kebiasaannya ia akan berkekalan. Mana-mana amal yang tidak ikhlas, maka ia akan terbang, pergi, berlalu begitu sahaja. Allah sebut dalam Al-Quran, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada sisi kamu semuanya binasa. Kalau kita buat sesuatu itu untuk kepentingan diri kita semata-mata ataupun kerana matlamat-matlamat yang lain daripada Allah yang ingin kita kecap, maka ia akan berlalu pergi. Kita buat tu benda sebab orang nak, sebab kita nak orang puji kita. Habis orang puji, tak buat dah lah. Kita buat satu benda sebab nak dapat duit raya banyak. Budak-budak kan, puasa pasal apa nak duit raya banyak. Dapat duit raya tak mari dalam masjid. Contoh nak. Tapi siapa-siapa yang buat kerana Allah, saya buat ni pasal apa ni? Sebab saya nakkan ganjaran daripada sisi Allah lebih hebat daripada yang lain, insya-Allah. Apa pun jadi, dia tetap akan berada pada kedudukan yang sama, iaitu menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama kalau nak dapatkan istiqamah. Yang kedua, nak dapatkan istiqamah, kata para ulama, iaitulah hendaklah kita hidup dalam persekitaran yang baik. Apa yang dimaksudkan dengan persekitaran yang baik? Iaitulah berkawanlah dengan kawan-kawan yang saleh. Sebab kawan yang saleh, dia akan mengingatkan kita dan membimbing kita untuk sentiasa berada pada jalan kebaikan. Ni. Tapi kalau kita kawan dengan kawan tak baik, na'udzubillahi min dzalik, sangat mudah kita ditarik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Nabi kata apa dia? Agama seseorang itu berada pada apa yang dia biasa hidup dengan kawan dia. Maka hendaklah dia perhatikan dengan siapa dia berkawan. Ni yang kedua nak dapat istiqamah ni. Yang ketiganya, disebabkan istiqamah ini juga datang daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi siapa-siapa yang nak diberikan petunjuk dan bimbingannya, maka mintalah sungguh-sungguh dengan doa-doa yang antaranya doa yang kita ajarkan tadi, yang Nabi ajarkan pada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Antara tempat yang baik sebelum bagi salam, sebelum kita bagi salam, doalah dengan doa ni, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa la ta'ati. Ada doa lain lagi banyak tuan-tuan. Antaranya doa di awal surah Ali Imran tu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan kau pesongkan akan hati kami setelah engkau kurniakan hidayah bagi kami. Alhamdulillah, Allah bagikan kehidupan yang baik kepada adik ni, mudah-mudahan Allah kekalkan dia sampai habis. Jangan tengah-tengah jalan nanti kawan ajak buat benda lain, Nabi minta, ya Allah janganlah pesong kehidupan aku daripada kehidupan hidup dengan masjid. InsyaAllah Tuhan kekalkan sampai hujung kehidupan kita nanti, kita akan hidup dengan baik. Doa banyak-banyak minta daripada Allah. Selain daripada usaha kita, yang keempatnya kena sungguh-sungguh dalam usaha yang disebutkan sebagai mujahadah. Sebab nak dapatkan istiqamah, bulan Ramadan boleh tiap-tiap subuh mari masjid. Lepas Ramadan, syaitan banyaklah ustaz. Syaitan tu memang banyak kerja dia. Kita lah kena lawan dia. Bila lawan itulah yang dinamakan sebagai mujahadah. Mujahadah inilah yang akan diberikan selepas daripadanya istiqamah. Betul ke Ustaz cakap tu? Cuba tengok ayat 69 surah Al-Ankabut, ayat terakhir surah Al-Ankabut. Tuhan kata apa dia? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh
pada jalan kami, pada jalan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan petunjuk kami kepada dia akan jalan-jalan yang menyampaikan kepada kami. Inilah 4 perkara yang mana kita berikan sebagai bimbingan yang akhir, peringatan untuk saya dan juga semua, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah, khususnya selepas apa yang telah Allah berikan kebaikan pada bulan Ramadan yang lalu. Antara yang kita kejar dalam hidup kita apa dia tuan-tuan? Yang namanya keberkatan. Berkat ni benda apa tuan-tuan? Berkat ni benda baik, bukan takat benda baik. Benda baik tu ada yang berkat, ada yang tak berkat. Dapat makan baik tak? Ada yang tu tak baik. Baik belaka kan. Tapi makan yang berkat lain cerita nah. Makan yang berkat, lepas makan kita boleh sembahyang. Tapi makan tak berkat, masuk benda baik dalam tubuh kita, lepas tu kita mengulur tak sembahyang, tak berkat. Amal yang baik, amal yang dapat kita bangunkan Ramadan yang lalu pakat belaka dapat buat, baik dah. Tapi nak amal yang berkat macam mana? Istiqamah, iaitulah kebaikan yang dapat diteruskan apa yang selepas kebaikan tersebut. Nampak? So inilah keberkatan yang kita cari. Bagaimanakah keberkatan tu nak cari? Dengan istiqamah pada apa yang telah kita buat. Tak semestinya banyak, kalaupun sikit tetapi berkekalan, ia jauh lebih baik daripada banyak tetapi hanya sekali dan terhenti. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Yang dikatakan amal terbaik pada sisi Allah bukan semestinya banyak dah, tetapi ianya berterusan sekalipun cuma sedikit. Tapi janganlah pula saya sembahyang 2 waktu je ustaz, itulah saya istiqamah dari dulu sampai sekarang. Tak jadi. Hak yang wajib tu tetap kena buat lah. Itu memang kena istiqamah sungguh-sungguh. Maksudnya daripada amal-amal yang menyokong kepada amal-amal yang wajib tadi, carilah satu-satu amal yang kita boleh jadikan ia seolah-olah wirid harian kita. Wirid ni apa dia? Benda yang kita biasakan, tak tinggal. Sepanjang saya hidup, daripada mula saya balik sampai sekarang, saya tak pernah tinggalkan. Contohnya solat duha 2 rakaat contohlah kan. Buat istiqamah, kita akan tengok adalah kebaikan yang Tuhan berikan. Apa kebaikan yang akhir? Kebaikan yang akhir daripada istiqamah, tuan-tuan boleh buka surah Fussilat ayat 30. Tuhan nyatakan dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Cerita berkenaan tentang orang istiqamah ni yang paling istimewanya, saat yang paling sukar daripada kehidupan dunia ini akan dilepasinya dengan penuh ketenangan. Bilakah saat yang paling sukar? Waktu kita nak mati. Tuhan sebut orang yang beristiqamah dalam hidup dia. Ayat surah Fussilat ayat 30 ayat 31. Sesungguhnya orang-orang yang berkata kami Tuhan, kami itu Allah, dan kemudian mereka beristiqamah atas kehidupan tersebut, waktu mereka nak mati nanti kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun pada mereka malaikat-malaikat. Apa pekerjaan malaikat ni? Malaikat-malaikat ni akan tenangkan kita dengan kata-kata mereka, alla takhafu, wahai si lelaki, wahai si wanita yang bakal mati ni, jangan kamu bimbang takut. Jangan takut. Nak mati, ada orang tak takut dengan mati? Semua takut mati. Tapi malaikat datang tenangkan, jangan takut. Kenapa jangan takut? Lagi kita tahu. Wala tahzanu, sedih pun jangan. Takut pada benda yang mendatang, sedih pada benda yang berlalu. Dua-dua jangan ada. Malaikat dah tenangkan kita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sebab kamu tak perlu takut, sebab kamu tak perlu bersedih, sebab kamu disampaikan berita gembira. Sampaikanlah berita gembira dengan syurga yang telah pun dijanjikan kepada kamu. Ini dapat pada orang-orang yang istiqamah. Sebelum mati tu, malaikat yang akan datang tenangkan kita, bagi tahu jangan takut, jangan bimbang, kamu akan berhadapan dengan syurga yang bakal tiba tak lama lagi. Inilah antara kurniaan Allah, salah satu yang terbesarnya seperti mana yang dirakamkan dalam surah Fussilat ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kelebihan ni di dunia, Allah berikan kebaikan, sampailah kita ke akhirat nanti Allah berikan kebaikan dengan istiqamah tersebut, insya-Allah. Carilah ia
dalam amal yang kita mujahadah padanya, dan carilah ia pada keikhlasan kita melakukan amal-amal tersebut. Mudah-mudahan Allah benar-benar akan kurniakan kepada kita istiqamah sampailah kita mati dan masuk syurga Allah, insya-Allah. Saya kira cukup seperti mana yang dijanjikan. Tadi pun Tuan Haji Fadilah bisik, Ustaz, sebelum pukul 9 berhentilah. Maka seminit lagi sebelum pukul 9 saya berhenti, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita berhentikan ini Allah berikan kebaikan apa yang selepas daripadanya dengan pesan-pesan yang baik ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.